Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Muhammad Syazwan Naim bin Harun akan membuat satu pembentangan bagi tugasan dua subjek PRKA 3012 iaitu perancangan PDP. Tugasan ini adalah berkenaan dengan pembentangan rancangan pengajian harian RPH tugasan 1 hari itu. Mata pelajaran yang saya akan ajar ialah Bahasa Melayu bagi murid tahun 5 lestari. Bilangan murid bagi kelas ini seramai 35 orang. Tarikh 10 September 2022 pada hari Khamis, masa 8 pagi hingga 9 pagi. Tema yang akan diajar pada hari tersebut ialah kesihatan dan kebersihan. Tajuknya pula ialah amalkan hidup sihat. Kemahiran fokus bagi RPH ini ialah kemahiran menulis. Dan saya telah memilih standard kandungan 4.3 iaitu menghasilkan bahan sastra dengan menyerapkan keindahan dan kesantunan bahasa serta mempersembahkannya secara kreatif. Dan standard pembelajaran pula ialah 4.3 iaitu mengubah suai seni kata lagu dengan menggunakan diksi yang sesuai dan mempersembahkannya dengan gaya yang kreatif. Okey, berdasarkan SK dan SP yang telah dipilih tersebut, saya telah membina satu objektif pembelajaran di mana pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat yang pertama, murid akan dapat mengubah suai 4 rangkap seni kata lagu Jong Jong Inai menggunakan diksi yang sesuai berdasarkan cardboard bergambar. Dan objektif kedua pula, murid akan dapat mempersembahkan lagu Jong Jong Inai yang telah diubah suai dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gayanya kreatif secara berkumpulan. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada kriteria kejayaan. Yang pertama, murid-murid berjaya mengubah suai 4 rangkap seni kata lagu Jong Jong Inai menggunakan diksi yang sesuai berdasarkan cardboard bergambar. Kriteria kejayaan yang kedua, murid-murid juga akan berjaya mempersembahkan rangkap seni kata lagu Jong Jong Inai yang telah diubah suai dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang kreatif secara berkumpulan. Dalam rangkaan RPH ini, sistem bahasa yang telah digunakan adalah seperti tata bahasa, di mana saya telah menggunakan morfologi iaitu kata nama. Sistem bahasa yang kedua yang digunakan ialah kosakata seperti minum dan juga seimbang. Dalam pengajaran subjek pada hari tersebut juga, saya akan menekankan tentang sebutan dan intonasi serta gaya-gaya yang menarik. Yang ketujuh, pengisian kurikulum, elemen merentas kurikulum. Yang pertama, berkenaan dengan ilmu, pengajaran pada hari tersebut akan menekankan ilmu seperti pendidikan jasmani dan kesihatan serta sains. Ilmu tersebut dipilih kerana saya mengajar tajuk amalan hidup sihat dan dia boleh dikaitkan tentang pendidikan, kesihatan dan juga sains. Yang kedua, nilai murni. Nilai murni yang terdapat dalam yang boleh diterapkan dalam pengajaran pada hari tersebut ialah seperti kesungguhan, kerjasama, kerajinan dan juga keikhlasan. IMK yang seterusnya ialah pendidikan alam sekitar. Pendidikan alam sekitar adalah seperti murid-murid akan belajar bertanggungjawab terhadap kebersihan diri dan juga kepersekitaran. Kreativiti pula, murid-murid akan menghasilkan satu pergerakan kreatif di mana mereka akan berimajinasi dan visualisasikan apa yang mereka imajinasi tersebut kerana mereka akan mempersembahkan 4 rangkap seni kata lagu Jong Jong Inai secara kreatif menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Okey. Seterusnya, elemen keusahawanan yang diterapkan dalam pengajaran
pengajaran pada hari tersebut ialah seperti elemen keusahawanan yang pertama iaitu 1.4 daya kreativiti dan inovasi, di mana murid-murid akan memerhati dengan bertujuan dan menghasilkan banyak idea. Elemen keusahawanan yang kedua iaitu 2.2, murid akan menganalisis pemerhatian secara kritis dan juga kreatif, di mana murid boleh menyatakan kebaikan, keburukan sesuatu perkara seperti apa kebaikan jika kita mengamalkan kehidupan yang sihat dan apa je buruknya jika kita tak amalkan cara hidup yang sihat. Okey, yang ke-8, strategi pengajaran dan pembelajaran kepelbagaian kaedah dan teknik. Yang pertama ialah KB. KB itu ialah kemahiran belajar. Murid akan menghubungkaitkan pengalaman mereka. Kerana amalan hidup sihat ini akan dilaksanakan sepanjang masa, tak kira di mana sahaja kita berada, terutama sekali di rumah kita. Okey, yang kedua KP, kecerdasan pelbagai. Kecerdasan pelbagai yang digunakan adalah seperti verbal linguistik, interpersonal dan juga kinestetik. Seterusnya, BCB, belajar cara belajar. Murid akan dapat mengumpul maklumat dan memproses idea untuk mengubah suai diri lagu Jom Jom Inai tadi. Pembelajaran kontekstual pula, murid akan dapat menghubungkaitkan amalan gaya hidup sihat dalam kehidupan seharian. Jika mereka dah belajar dekat sekolah bagaimana nak mengamalkan gaya-gaya hidup sihat, pada masa akan datang, jika mereka berada di rumah, mereka akan menerapkan apa yang mereka belajar tadi dalam kehidupan seharian mereka. Sebagai contoh, mereka akan bersenam, akan makan makanan yang seimbang, akan beriadah, minum air yang cukup. Berikut merupakan contoh-contoh amalan gaya hidup sihat yang akan diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan seharian mereka. Okey, seterusnya, strategi PDP yang digunakan adalah pembelajaran konstruktivisme. Pembelajaran konstruktivisme ni, dia akan mengaitkan apa yang mereka belajar dengan pengalaman sedia ada seperti yang kita terangkan sebentar tadi. Okey, seterusnya, BBM yang digunakan, bahan bantu mengajar yang digunakan adalah seperti cardboard bergambar. Kita menggunakan 4 keping cardboard bergambar. Sampul berwarna, kita juga menggunakan 4 keping sampul berwarna. Lirik lagu Jom Jom Inai sebanyak 35 untuk setiap seorang murid. Radio 1 dan juga lembaran kerja sebagai sebagai latihan pengayaan dan juga pemulihan. Akhir sekali, pengetahuan sedia ada murid. Murid pernah menjalani kehidupan seharian dengan cara yang sihat. Okey, kita masuk kepada langkah dan juga aktiviti yang akan dijalankan semasa sesi PDP tersebut. Yang pertama, kita akan mulakan sesi pengajaran kita dengan set induksi selama 5 minit, di mana aktiviti yang akan dilakukan adalah seperti yang pertama, murid akan ditunjukkan beberapa keping cardboard bergambar tentang amalan gaya hidup sihat. Seperti yang dapat kita lihat di dalam isi pelajaran, cardboard pertama, cardboard kedua, cardboard ketiga, cardboard keempat. Keempat-empat cardboard ini merupakan gambar yang menerangkan tentang amalan gaya hidup sihat yang boleh kita lakukan di rumah. Yang kedua, murid akan bersoal jawab dengan guru tentang gambar tersebut. Contoh soalan guru yang boleh ditanya kepada murid adalah seperti yang pertama, gambar apakah yang tertera di cardboard tersebut? Mengapakah kita perlu mengamalkan gaya hidup sihat seperti yang tertera dalam gambar tersebut? Jangkaan jawapan bagi murid-murid pula, yang pertama, bagi soalan pertama seperti gambar orang bersenam, gambar makanan seimbang, gambar minum air, gambar orang sedang beriadah. Dan
jangkaan jawapan kedua pula, supaya hidup lebih sihat dan bebas daripada pelbagai penyakit. Okey, bagi meneruskan seindaksi tersebut, selepas murid bersoal jawab, murid akan mengaitkan jawapan tersebut dengan tajuk isi pelajaran pada hari tersebut. Di sini kita akan guru akan mengetahui bahawa murid dapat menangkap apa yang cikgu nak ajar pada hari tersebut, ataupun mereka masih tertanya-tanya apa yang mereka akan belajar pada hari tersebut. Jika murid dapat menjawab seperti jangkaan jawapan, maka kita dapat mengetahui bahawa murid sudah tahu apa yang bakal diajar oleh guru pada hari tersebut. Okey, dalam set induksi ini, BBM yang digunakan adalah kad buat bergambar, kecerdasan pelbagai verbal linguistik dan juga interpersonal. Verbal linguistik ni kita dapat lihat bila murid bersoal jawab dengan guru tentang gambar tersebut, adanya interaksi antara guru dan juga murid. Manakala interpersonal pula mereka juga dapat berinteraksi sama seperti verbal linguistik tadi. KB yang digunakan semasa seinduksi ialah seperti kemahiran belajar yang digunakan ialah menghubung kait. Murid akan mengaitkan jawapan tersebut dengan tajuk isi pelajaran pada hari tersebut. BCB yang digunakan memproses maklumat, kaedah dan teknik pembelajaran kontekstual serta soal jawab. Okey, seterusnya kita masuk kepada langkah 1 yang akan diajar selama 10 minit. Di mana yang pertama, murid akan diedarkan sebuah lirik lagu Jong Jong Inai seperti yang ada di bahagian isi pelajaran sebelah kiri ini. Ini merupakan lirik lagu Jong Jong Inai yang akan diedarkan sehelai seorang. Seramai 35 orang, seorang dapat sehelai lirik lagu Jong Jong Inai tersebut. Kemudian, murid akan diperdengarkan lagu tersebut menggunakan radio. Cikgu akan buka radio yang ada lagu Jong Jong Inai tersebut dan murid akan mendengarnya. Seterusnya, murid akan menyanyikan lagu tersebut bersama-sama dengan bimbingan guru, di mana guru akan menerapkan sekali cara sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang kreatif yang digunakan semasa menyanyikan lagu Jong Jong Inai. BBM yang digunakan lirik lagu Jong Jong Inai, kecerdasan pelbagai verbal linguistik, interpersonal, kecerdasan kemahiran belajar memproses maklumat, kaedah dan teknik pembelajaran kontekstual, pergerakan kreatif dan intonasi yang betul, nilai budi, kerjasama dan juga kesungguhan. Kita dapat lihat di sini kerjasama dan kesungguhan boleh dilihat. Murid akan bekerjasama menyanyi dan bersungguh-sungguh menyanyi lagu Jong Jong Inai tersebut dengan bimbingan guru. Seterusnya, langkah kedua selama 25 minit, di mana pada langkah ini, murid akan dibahagikan kepada 4 kumpulan. Seorang wakil kumpulan akan memilih satu keping sampul berwarna seperti yang ada pada isi pelajaran ini, di mana sampul ini mempunyai 4 warna yang berbeza-beza. Di dalam sampul surat tersebut terdapat satu rangkap lagu daripada lagu Jong Jong Inai tadi. Kita dapat lihat seperti di sebelah kiri ini, sampul pertama, rangkap pertama, sampul kedua, rangkap kedua, sampul ketiga, rangkap ketiga dan sampul keempat, rangkap keempat. Masing-masing kumpulan, setiap kumpulan akan mendapat rangkap lagu yang berbeza-beza. Kenapa kenapa saya membeza-bezakan rangkap pada setiap sampul? Kerana seterusnya mereka akan memilih satu kadbod bergambar daripada guru. Kadbod gambar ini yang telah guru bawa pada awal kelas tadi. Kemudian setiap kumpulan diminta untuk mengubah suai rangkap seni kata lagu yang mereka pilih. Di sini
saya menekankan kerana saya bagi rangkap-rangkap yang berbeza kerana murid akan mengubah suai seni kata yang mereka dapat tu kepada lirik lagu yang baru tapi menggunakan intonasi Jom Jom Inai tersebut. Okey, langkah seterusnya seni kata lagu tersebut mestilah diubah suai berdasarkan gambar yang tertera pada cardboard yang dipilih. Contohnya, murid tersebut dapat kumpulan tersebut dapat sampul ketiga iaitu ayatnya semangkuk jeluk, sepinggan dada, tak cukup pulut, tambah nasi dagang. Dan mereka pada masa yang sama mereka dapat gambar pada cardboard, gambar satu keluarga tengah bersenam. Jadi mereka perlu menukarkan rangkap sampul ketiga tadi berkenaan dengan amalan hidup bersenam. Okey. Seterusnya, kemudian seni kata lagu yang baru itu perlu ditulis di bahagian yang telah disediakan pada cardboard bergambar tersebut. Kita dapat tengok contoh ruangan jawapan yang disediakan. Murid-murid perlu menulis jawapan di sebelah kanan gambar tersebut. Setelah selesai murid mengubah suai seni kata lagu tersebut, aktiviti One Stay, Two Stay akan dijalankan di mana setiap kumpulan akan membuat satu pembentangan tentang jawapan baharu yang telah diubah suai tadi dan setiap kumpulan juga akan dilawat oleh rakan-rakan lain dan pada masa yang sama guru akan menilai hasil kerja mereka sama ada mereka mencapai objektif pertama tadi ataupun tidak. Di mana objektif pertama tadi murid dapat mengubah suai 4 rangkap seni kata lagu Jom Jom Inai menggunakan diksi yang sesuai berdasarkan cardboard bergambar. Di sini kita dapat lihat murid mampu mengubah suai berdasarkan gambar bersenam tersebut ataupun tidak. Okey, seterusnya langkah ketiga. Langkah ketiga akan dijalankan selama 15 minit di mana langkah ketiga ini mereka akan melakukan persembahan kumpulan iaitu nyanyian lagu baharu yang telah diubah suai menggunakan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang kreatif. Setiap kumpulan akan diminta untuk mencari sesuatu bahan yang terdapat di kelas untuk dijadikan alat muzik secara kreatif. Contoh-contoh bahan yang boleh diambil di dalam kelas seperti botol, tin susu, kotak, bulu ayam, reket dan juga baldi. Mereka boleh dapatkan bahan-bahan ini di sekitar kelas untuk menjadikan alat muzik secara kreatif. Seterusnya, setiap kumpulan diminta untuk mempersembahkan lirik lagu baharu menggunakan irama Jom Jom Inai dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang kreatif menggunakan alat muzik yang dipilih di hadapan kelas tadi. Kemudian, setiap kumpulan diminta untuk menampal cardboard bergambar yang telah dilengkapi dengan jawapan tersebut pada papan putih supaya murid-murid lain juga dapat melihat lirik lagu rangkap yang telah diubah suai oleh kumpulan-kumpulan lain. Di mana objektif kedua akan dapat dinilai pada langkah ini. Akhir sekali, kita akan masuk ke penutup yang dijalankan selama 5 minit di mana semua murid diminta untuk menyanyikan semula lagu yang telah diubah suai tersebut. Dan seterusnya, dua orang wakil kelas diminta untuk membuat rumusan keseluruhan tentang isi pelajaran pada hari tersebut. Ia merupakan satu penutup kognitif di mana rumusan murid dan guru tentang isi pelajaran. Saya meletakkan proses pengayaan dan pemulihan sebagai kerja rumah kerana langkah 1, 2 dan 3 tadi sudah mencukupi dan sudah mencapai objektif. Dan ia juga telah memenuhi syarat kemahiran fokus tersebut iaitu kemahiran menulis. Dan saya memberi latihan lembaran kerja supaya murid dapat
membuat latihan tambahan supaya dapat memperkukuhkan lagi kemahiran yang telah mereka pelajari, di mana pengayaan murid yang telah mencapai objektif akan diberi latihan tambahan untuk menukar lirik lagu yang lain. Seperti kita dapat lihat di sini, lirik lagu Lampat Si Katak Lompat. Bagi aktiviti pemulihan pula, murid yang kurang menguasai akan diberikan latihan untuk memadankan gambar dengan lirik lagu yang sesuai di dalam lembaran kerja yang disediakan. Seperti di sebelah kiri, kita sudah bagi gambar dan pilihan jawapan. Murid-murid cuma memadankan jawapan mana yang betul, yang sama dengan gambar yang disediakan. Itu sahaja pembentangan RPH yang telah saya rangka, dan saya harap dan saya rasa kelas 5 tadi akan, kesemua murid kelas 5 tadi akan mencapai objektif yang telah saya rangka. Sekian saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.